Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi bersama saya, Cikgu Ros Azura dari SMK Datuk Haji Hassan Noh. Kita akan meneruskan Sains Tingkatan 2 KSSM dengan bab 3 Nutrisi. Okey, jom. Untuk permulaan kelas pada hari ini, kita akan memulakan kelas dengan subtopik 3.1 iaitu kelas makanan. Okey, objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam video ini adalah menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan. Okey, kelas makanan terbahagi kepada 7 kelas utama. Okey, apakah 7 kelas utama tersebut? Okey, yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga lemak, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, keenam pelawas dan yang ketujuh air. Okey, kita akan lihat secara terperinci satu demi satu kelas-kelas makanan berikut. Okey, kelas makanan yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sejenis sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Karbohidrat merupakan makanan ruji manusia kerana membekalkan tenaga yang banyak. Okey, contoh karbohidrat ialah kanji, glikogen dan selulosa. Jadi, murid-murid kena ingat, di dalam karbohidrat ada 3 unsur iaitu karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, fungsi karbohidrat membekalkan tenaga yang banyak. Okey, kanji merupakan makanan simpanan dalam tumbuhan, manakala glikogen ialah makanan simpanan dalam haiwan. Selulosa pula ialah karbohidrat yang membentuk dinding sel tumbuhan. Okey, tahukah anda sebenarnya gula juga dapat membekalkan tenaga? So, sesetengah sumber karbohidrat seperti gula dapat membekalkan tenaga dengan cepat. Okey, ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandungi karbohidrat yang tinggi. Okey, seperti nasi, pisang, roti, madu dan gula. Okey, kelas makanan yang seterusnya adalah protein. Protein diperlukan untuk pertumbuhan dan pembaikan tisu-tisu badan yang rosak serta menggantikan sel-sel yang telah mati. Selain itu, protein juga digunakan untuk mensintesis enzim, hormon dan antibodi. Okey, kwashiorkor. Tahu tak apa maksud kwashiorkor ni? Okey, kwashiorkor ialah sejenis penyakit yang disebabkan oleh kekurangan protein di dalam gizi manusia dan lazimnya berlaku pada kanak-kanak yang berusia antara 1 hingga 3 tahun. Okey, biasanya kwashiorkor ini banyak berlaku di negara-negara yang rakyatnya miskin. Okey, ini adalah contoh-contoh gambar makanan yang mengandungi protein yang tinggi. Antaranya adalah susu, telur, ikan, kekacang, daging dan ayam. Okey, kelas makanan yang ketiga adalah lemak. Lemak seperti karbohidrat, lemak juga mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Lemak terbentuk daripada gliserol dan asid lemak. Lemak merupakan satu sumber dan simpanan tenaga yang tinggi. Setiap gram lemak membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat. Okey. So, saya nak tekankan point di sini. Lemak juga membekalkan tenaga dan dia dapat membekalkan 2 kali ganda jumlah tenaga berbanding dengan karbohidrat. Okey, lemak melindungi organ badan seperti jantung dan ginjal.
Selain itu, lemak bertindak sebagai pengangkut bagi vitamin A, D, E dan K. Okey, lepas ni kita akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi tentang vitamin A, D, E, K ya. Lemak yang berlebihan dalam badan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba untuk mengawal suhu badan. Okey, ini adalah contoh makanan yang mengandungi lemak. Seperti minyak sawit, margarin, kelapa, santan dan kekacang. Okey, seterusnya vitamin. Okey, vitamin ialah sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga, tetapi diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Okey, vitamin ni boleh dikelaskan kepada dua, iaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Okey, ingat ya, vitamin ada dua jenis, iaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Okey, kita memperoleh vitamin dari mana? Okey, kita boleh dapat daripada sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan daging. Okey, tadi cikgu dah sebutkan vitamin terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Okey, di bawah vitamin larut air adalah vitamin B dan C. Okey, untuk vitamin larut lemak, vitamin A, D, E dan K. Okey, untuk memudahkan murid-murid untuk ingat, ingat vitamin larut lemak adalah vitamin D. Okey. Ya. Okey, ini contoh sumber makanan yang mengandungi vitamin yang tinggi. Okey, contohnya susu, buah-buahan, daging, ayam dan sayur-sayuran. Okey, yang paling tinggi adalah buah-buahan dan sayur-sayuran lah. Okey, sebab tu kita digalakkan untuk mengambil buah-buahan dan sayur-sayuran supaya kesihatan kita kekal baik, kekal sihat. Okey, kita lihat satu persatu jenis-jenis vitamin. Vitamin A, ini adalah vitamin larut lemak tadi kan. Okey, antara sumber vitamin A adalah susu, kuning telur, minyak ikan. Ia membantu penglihatan pada waktu malam dan memelihara kesihatan kulit serta ada kesan kekurangan. Jika kita kekurangan vitamin A, kita akan mengalami rabun malam dan penyakit kulit. Okey, seterusnya kita lihat vitamin B. Vitamin B, antara sumber-sumber vitamin B adalah yeast, hati dan telur. Okey, fungsi vitamin B adalah, peranannya adalah untuk memelihara fungsi sistem saraf, pembentukan sel darah merah dan jika kita kekurangan vitamin B, kita akan mengalami beriberi anemia. Okey, seterusnya vitamin C. Ini vitamin yang paling famous kan, yang biasa sangat kita dengar. Okey, vitamin C sumber utamanya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, peranannya adalah untuk melawan jangkitan penyakit, memelihara kesihatan gusi dan mulut. Okey, apa yang akan berlaku sekiranya kita kekurangan vitamin C? Akan mengalami scurvy ataupun gusi berdarah. Okey, seterusnya vitamin D. Okey, vitamin D antara sumbernya mentega, telur, minyak ikan, boleh dihasilkan melalui pendedahan kulit kepada cahaya matahari. Okey, waktu terbaik untuk kita menyerap vitamin D pada cahaya matahari adalah pada waktu pagi. Okey, peranan vitamin D membantu dalam penyerapan kalsium dan menguatkan enamel gigi serta memelihara kesihatan kulit. Okey, jika kekurangan vitamin D, akan mendapat penyakit seperti riket, sakit gigi serta penyakit kulit.
Okey, seterusnya vitamin E. Vitamin E sumbernya adalah seperti biji rin dan sayur-sayuran hijau. Okey, fungsinya adalah memelihara fungsi sistem pembiakan. Okey, sistem pembiakan maksudnya jika wanita ingin hamil, digalakkan untuk mengambil vitamin E. Okey, apa kesan kekurangan vitamin E? Mandul. Okey, keguguran fetus. Okey, seterusnya vitamin K. Okey, ini adalah jenis vitamin yang terakhir kita akan bincangkan, iaitu sumber bagi vitamin K adalah susu, kuning telur dan minyak ikan. Okey, ia mempercepatkan proses pembekuan darah. Kesan kekurangan vitamin K adalah darah lambat membeku. Okey, seterusnya kita lihat pelawas pula. Okey, pelawas ialah bahan yang dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Pelawas terdiri daripada selulosa yang terdapat di dalam dinding sel tumbuhan. Okey, ini gambar rajah tu menunjukkan kesan sekiranya badan kita mendapat kurang pelawas. Okey, pelawas sangat penting untuk merangsang peristalsis, iaitu pergerakan yang disebabkan oleh pengecutan dan pengenduran otot-otot di salur pencernaan seperti esophagus, usus kecil dan usus besar. Okey, hal ini dapat memudahkan pergerakan makanan di sepanjang salur tersebut dan mengelakkan sembelit. Okey, maksudnya kalau seseorang itu mendapat sembelit, itu tandanya dia kurang mengambil pelawas di dalam makanannya. Okey, ini adalah contoh-contoh pelawas. Antaranya roti, buah-buahan, sayur-sayuran dan biji rin. Okey, kelas makanan yang terakhir, yang seterusnya adalah mineral. Mineral merupakan bahan bukan organik yang diperlukan oleh badan. Mineral tidak membekalkan tenaga, namun masih diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk mengawal atur proses-proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Antara contoh mineral adalah seperti kalsium. Okey, kalsium terdapat banyak di dalam susu dan ikan bilis. Okey, antaranya susu, ikan bilis, udang, sayur-sayuran hijau. Okey, dia membantu pembekuan darah, menguatkan tulang dan gigi. Okey, biasa dengar kan, kalau kita nak tulang kita kuat, kita nak gigi kita kuat, kita kena minum susu. Itu tandanya, maksudnya kita memerlukan kalsium. Okey, apa kesan kekurangan kalsium? Kita akan mendapat riket, osteoporosis. Okey, seterusnya, mineral yang seterusnya adalah natrium. Okey, natrium boleh didapati dari garam, daging dan telur. Okey, ia berperanan untuk memelihara fungsi sistem saraf. Okey, kesan kekurangan natrium akan mengakibatkan kekejangan otot. Seterusnya, mineral besi. Okey, mineral besi boleh didapati dalam hati dan daging. Ia berfungsi untuk membina hemoglobin dalam darah. Okey, kesan kekurangan besi, anemia. Okey, anemia. Okey, mineral seterusnya adalah iodin. Iodin boleh didapati dalam makanan laut dan buah-buahan. Ia membantu fungsi kelenjar thyroid. Okey, thyroid. Kesan kekurangannya, akan mendapat penyakit goiter ataupun kita panggil sebagai beguk. Okey, seterusnya fosforus. Fosforus boleh didapati dalam keju, daging, telur dan sayur-sayuran. Ia berperanan menguatkan tulang dan gigi, membentuk asid nukleik dalam DNA dan RNA. Kesan kekurangannya mengakibatkan riket, gigi rapuh dan tidak dapat membina DNA dan RNA. Okey, seterusnya mineral kalium. Terdapat dalam tumbuhan dan haiwan, membantu pengecutan otot,
memelihara fungsi sistem saraf, dan kesan kekurangannya adalah lumpuh, kekejangan otot. Okey, ini adalah mineral terakhir, iaitu yang ketujuh, yang agak penting. Okey, air ialah sebatian yang sangat penting kepada badan kita. Okey, air mengandungi unsur hidrogen dan oksigen, iaitu formula sebatian air adalah H2O. Air bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan medium pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel. Okey. Ia mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dan garam mineral berlebihan keluar dari sel serta mengawal atur suhu badan melalui penyejatan peluh. Okey, tahukah anda 70% daripada badan kita adalah air. Okey, ini contoh-contoh sumber air, iaitu buah-buahan dan air kosong lah. Okey, ini antara info yang menarik. Kita perlu minum sekurang-kurangnya 2 liter air sehari, ataupun bersamaan lebih kurang 8 hingga 10 gelas air masak sehari. Air masak nah, air kosong. Okey, baiklah. Setakat ini sahaja video subtopik 3.1 untuk kelas makanan. Kita akan berjumpa lagi di dalam video PDPR pada masa akan datang dengan topik seterusnya, iaitu 3.2 kepentingan gizi seimbang. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.